نهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahibul Fadilah Tuan-tuan Imam Musi Masjid dan Tuan-tuan Kuasa Masjid, Muslimin dan Musliman, Mukminin dan Mukminat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Kita sama-sama rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, kali kedua pertemuan kita dalam halaqah maghrib di taman syurga kita pada malam ini. Mudah-mudahan kepayahan dan kesulitan yang kita lalui, pelbagai urusan yang kita berjaya atasi semata-mata untuk kita mendahulukan urusan Allah Ta'ala, sudah pastinya akan dilihat oleh Allah Ta'ala sebagai tanda kejayaan sebagai hamba-Nya. Apabila kita mengutamakan urusan instrumen dengan Allah Ta'ala setiap masa, di samping urusan kita laksanakan juga, tetapi yang paling besar bila kita letakkan urusan Allah di hadapan dan menjadi keutamaannya, maka itulah hakikat daripada penciptaan kita sebagai makhluk insan ini. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini taman syurga kita menyambung kembali muqaddimah kitab Sakaratul Maut. Wajah Sakaratul Maut bil haqq. Kedatangan Sakaratul Maut merupakan satu kebenaran, satu perkara yang pasti yang akan menemui kita tak berapa lama lagi, ya, khususnya kita yang dah rasa macam dah rasa nak boi, kan, rasa dah macam nak habis dah tak daya lagi dah, macam tu lah, kan. Bila tak daya tu sebenarnya itu di antara postman malaikat maut, kan. Setiap kali kita diberikan ujian kesakitan, dalam urusan sakit kita itu ada utusan ataupun postman daripada ketua malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, ya. Dia beri kita sakit poning kepala, beri sakit hati, kan. Sakit hati pun sakit juga, kan. Sakit siapa lagi, koncing banik, kan, koncing masak, ya. Gaul tak gaul. Jadi dengan dia beri urusan musibah ataupun sakit kepada kita, disitulah diselitkan bersama dengan sakit basmentnya sekalian. Dan sakit itu merupakan satu utusan yang besar daripada malaikat maut, supaya kita sadar bahawa urusan kita di dunia ini mungkin tak lama, kan. Pastinya alam yang akan kita pergi nanti, topik yang paling kekal, yang sifatnya tentang daripada alam barzakh sampailah alam akhirat, itulah dunia kita yang sebenar. Sekarang kita hidup di sini dalam keadaan semua kita pulung habis tenaga kita, tuan-tuan. Daripada muda sampailah
tua bukan capui dah. Kan macam-macam kita buat. Yang penting urusan dunia kita rasa komplit. Ya, tetapi sama-sama urusan dunia yang kita lakukan semua akan ditinggalkan oleh kita sebagai tuan yang punya diri. Maka di sini pada minggu yang sudah saya sebutkan bahawa di sini topik money changer kita nak tukar duit kita siap-siap tuan-tuan sekalian untuk kita berurusan berniaga, nak membeli cam kitiau, nak beli mi sup, tom yum, kan, nasi goreng Cina, nasi goreng Melayu, dekat alam yang seterusnya. Ke sana tuan-tuan kita perlu modal besar. Kan nak pergi topik orang ni tuan-tuan, kalau tak kon tak ada mutawif yang boleh tunjuk kepada kita jalannya, susah tuan-tuan. Kan tuan-tuan daripada Tampin nak pergi mana? Pergi mana? Ambau tak payah pakai mutawif. Pergi KL. Kenal KL Lumpur, kedai lalat. Kan KL juga kedai lalat di Kelantan. Kan Kampung Z. Jadi bila tuan-tuan tak tahu topik tu, tuan-tuan mesti akan tanya, mesti pakai orang lah kan, mana topik ni bang, saya nak merayau ni mana makan sedap sini lemak cili api ko lemak cili tak ada cili kan. Kita akan cari tuan-tuan topik yang boleh, ialah kita hajatnya begitu ya, nak sadap makan sampai menteneng ya, faham menteneng ya. Kalau tuan-tuan yang otai ni tak panggil menteneng, dia panggil mentereng. Kalau orang macam saya ni itu menteneng. Betul tak ni? Kan istilah untuk orang tua mentereng. Lepas tu tak sendiri. Kan mula-mula mentereng poinnya, lepas tu tak sendiri poin. Tapi kalau orang muda macam saya menteneng, makan sampai menteneng, menyandar dia orang kuliah terlelap kan. Contoh kan baru mukadimah terlelap dah, kacau ya. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni kita bukalah muka surat yang pertama kitab kita malam ni, di bawah tajuk menjelangnya sakaratul maut, ketibaannya nanti bagaimana tuan-tuan persediaan kita. Tiket dah ada ke belum? Nombor giliran tuan-tuan dah ada ke belum? Nombor dah ada tapi belum ditekan lagi ya. Nombor punch card kita, kadnya dah ada tapi nak ditulis pukul berapa tuan-tuan yang tepatnya belum dapat dipastikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Dan pujian kepada Allah Ta'ala merupakan satu perkara yang wajib dalam setiap urusan kehidupan kita, mesti didahulukan dengan Alhamdulillah. Penulis kita Masya Allah pun sama. Bahkan urusan kita tuan-tuan walaupun kecil besar, mesti dahulukan dengan Alhamdulillah. Orang tanya kita, Haji kabari, tuan-tuan jawab apa? Waras kan. Sebelum jawab waras tu, jawab dulu Alhamdulillah waras kan. Jawab dulu Alhamdulillah beres. Contoh kan, mula-mula beres, lepas tu rebeh kan. Dia bertukar beres boy, rebeh boy kan. Jadi orang tanya dia San, beres San, contoh sebelum beres tu Alhamdulillah tu, sebut nama dia tuan-tuan. Allah suka kita sebut nama dia kan. Macam tuan-tuan kalau suami isteri kan, suami panggil dia, selalu panggil dia
panggil pula panggilan yang dia suka, yang maklum suka. Seronok tak? Kan sekali dapat surprise kan. Dapat kejutan dengan daripada si suami dengan panggilan, dengan bondo yang kita rasa seronok didengar. Kan hati pun tuan-tuan rasa masya-Allah lapang rasa. Allah Ta'ala bila kita sentiasa memujinya, dan dialah tuan-tuan yang berhak dipuji. Urusan kehidupan kita mesti letakkan dia terlebih dahulu. Kalau kita berjanji dengan orang sekalipun, kita letakkan namanya insya-Allah. Kan boleh di malam ni insya-Allah. Dan biiznillah kita nak mai masjid tuan-tuan pun dengan izin dia. Kalau kita terus sampun okey je ya. Okey, confirm macam tu. Itu kita sebut pada diri kita. Tapi kalau kita mulakan dengan kalimah Allah punya, jadi selepas itu urusannya menjadi mudah. Kan kita masak apa sekalipun tuan-tuan, bila sebut puji nama dia, sadar maklum masak menjilat kaki, menjilat jari, habis ni jilat dengan ketinggalan sekali, sadar. Sebab apa? Masak dengan iman, masak daripada hati yang tulus, dimulakan dengan pujian. Rezeki minallah, kita bawa balik kepada dia. Aku masak ini rezekinya daripada Allah Ta'ala. Kan saya dapat makan malam ni, alhamdulillah. Kan semua nama dia tanpa rasa sikit pun jamu tuan-tuan pada mulut kita. Dan saya kita akan merasai kemanisan halawatul iman, halawah kemanisan iman kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap muqaddimah mesti dimulakan dengan puji. Sebagaimana doa tanaji imam kita ni, dia tak akan lompek. Siapa-siapa berdoa sekalipun dia mesti alhamdulillahirabbil alamin. Kan mesti mula tu dulu. Takkan tu ya Allah bagi dan kaya, ya Allah bagi dan nak duit ni Takkan minta terus macam tu. Tak ada muqaddimah puji. Kita dengan orang ni tuan-tuan kan macam anaknya ya, bila anak puji ayah, angket tu kan, putih bakul kan, handsome waktu ayah malam ni. Tak sudah tua tapi ayah macam 20 anak puji ataupun saya nak puji haji kan. Tu dia ustaz puji saya. Tak dapat tidur malam ni dia kerana puji tadi. Jadi dia dah suka dengan pujian kita. Kita minta apa pun dia beri. Maklum ya, macam suami kita, kalau maklum nak apa-apa puji dulu, confirm dia beri. Kan kalau minta dengan samsing kamu dusuk, kan mana mau ya. Minta dengan ayat gangster. Contohlah, maksudnya contoh kasar bahasanya. Kasar, apa kasar? Kasau. Kasar bahasanya, tak ada kesantunan dalam tuturnya. Dia tak nak beri, tak jadi beri. Sebab tidak ada kesantunan di situ. Kalau kita dengar baik tuan-tuan, dia punya santunan tadi, budi bahasanya, lisan dijaga, pastinya Nabi kata apa? Kalau kamu jaga lisan, urusan hidup dengan kamu, dengan manusia ini Allah mudahkan. Kalau kamu tak jaga lisan, urusan rezeki kamu akan rasa tersekat. Nabi kata urusan rezeki kita akan disekat oleh Allah Ta'ala. Urusan dunia kita akan jadi susah. Apa pasal susah ya? Kerja saya ni, rupa-rupanya kita tak jaga lisan, kan? Tak jaga komunikasi yang baik sesama kita, ya? Itu mukadimah dan tentang selawat serta salam sentiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Ya, selawat kembali dia dengan alhamdulillah, sambung dengan selawat. Ini rukun dalam doa. Kan, dua ni tak tinggalkan. Sebelum kita minta kehendak kita,
Dua ni selesaikan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bla 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 bla. Barulah nombor 3 tentang ini adab berdoa. Barulah kita minta terus, jangan minta hak. Kita minta dulu ni. Kita minta yang ketiga ialah diampuni dosa kita. Dikabul dengan diminta keampunan bagi dosa orang tua. Ni doa yang wajib tuan-tuan baca setiap masa sebelum minta yang lain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya, doa ni semua tuan-tuan dah hafal. Jadi sebelum doa wabak, doa macam-macam lah, 3 ni mesti ada. Puji Allah, selawat Nabi, barulah kita minta, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Confirm kita anak dan pernah jadi anak, ada mak ayah, sama ada masih ada ataupun tidak, kita memohon ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan baca Allahumma fili zunubi. Kalau jadi imam, kalau dibaca Allahumma fili zunubi, tuan-tuan sekeh dia. Faham tak? Kalau imam baca Allahumma fili zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa untuk siapa? Doa untuk pesanan seorang saja. Imam seorang dia baca untuk diri dia. Kita yang kat belakang tu amin, untuk dia je. Hampir imam ni contoh. Jadi imam ko siapa-siapa bila berdoa tentang bab ni, tukar terus dia punya nahunya. Wazan tadi daripada seorang pergi kepada nahnu. Allahumma firli, tukar kepada Allahumma firlana. Selesai masalah. Waliwalidina warhamhum kama rabbawna. Yang betul kawaid nahu, yang betul grammarnya kama rabbawna, bukan kama rabbayani. Kama rabbayani seorang, kalau ramai kama rabbawna sigara, bukan sagira. Kalau sagira seorang dia, sigara jamak. Untuk mak bapak kami semua yang masih ada, yang dah pergi, semua dapat daripada hasil doa waladun salihun yad'una. Doa yang Nabi kata satu-satunya kargo yang akan diluluskan masuk selepas kita landing tuan-tuan di airport Alam Mahsyar, ada 3 kargo akan masuk. 3 tu je yang lepas immigration, yang lain tak lepas. Masuk kargo ni, immigration kata tak ada, scan je tak ada, hantar balik ke tapi. Kargo dalam bentuk doa daripada anak yang saleh yang mendoakan untuk si mati. Kata immigration, ni kargo ni lepas. Dia pun cop masuk, landing sama dengan tuan dia dalam kubur. Sadaqatun jariyah, ini kargo yang kedua, yang juga lulus masuk terus kepada tuannya. Walaupun idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mana mati kita semua tuan-tuan anak cucu Nabi Adam AS ini, terputuslah segala-galanya kecuali 3 benda. Jadi 3 kargo inilah yang akan menyelamatkan kita. Walaupun tuan-tuan tak ada ke tampil, dah pindah ke kubur tampil, tak apa. Sadaqatul jariyah aw ilmun yantafi'u bi. Ni ilmu yang kita belajar malam ni tuan-tuan, kargo yang akan dibenarkan terus memberikan syafaat pertolongan kepada kita walaupun kita dah transit ke alam barzakh. Hanya 3 kargo. Jadi kita bila berdoa, jangan tinggal doa untuk diri kita, soal pengampunan dan juga orang tua kita. Bila anak tuan-tuan berdoa, diaminkan bersama-sama dengan yang lain juga sebagai anak. Waladun salihun, ya doalah
sampai direct kepada si mati. Kan sampai direct. Jadi pesan ke anak cucu kita, hafal doa tersebut. Nah, kalau kau tak beri duit ke ayah pun tak apa bila ayah dah mati. Dah mati buat apa Ustaz? Duit akhirat lain lah. Ayah nak juga duit, tapi duit yang lain. Kan? Ayah nak hantar kargo ni. Pastikan bila ayah dah ditransport ke sini, transit yang pertama, ayah nak lihat kargo di sebelahnya daripada kamu. Hantar-hantar yang lain pun tak apa. Kan? Doa anak yang saleh. Selawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat yang paling baik ialah selawat yang kita baca pada tahiyyat, selawat Ibrahimiyah. Kan? Jadi nak baca yang pendek pun tak apa, yang panjang pun tak apa. Ataupun tentang nak baca selawat tambahan yang lain pun tak ada masalah. Banyak ya. Nak tak nak dia malih kaji dia tentang kok malih lah so tak dibuat. Kan kita berselawat pun kita dengar orang sebut nama Nabi pun kadang-kadang orang tak mau nak jawab pun malih tentang petakut hangit. Kan nak jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun payah mana perlu sahih. Faham belum saya? Pelasu. Abu Wanda Ustaz ni sebut ni pelasu, pelos eh. Orang tamping tak faham lah kata. Orang Bukit Lokal faham tak? Pelasu, pelos eh dan senang dulu sama lah tu ya. Sakaratul maut dalam pandangan ulama salaf, bila sebut ulama salaf ni untuk ulama yang terawal. Kalau ulama yang kini disebut ulama khalaf, salaf lawan dia khalaf. Ya, salaf dulu ulama, ya, orang lama. Merupakan kata dia masa-masa yang mesti kita lalui. Bila sebut kita ni tentang tak ada seorang pun terkecuali daripada merasai sakaratul maut. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga tentang dia merasai sakaratul maut. Hak Nabi punya tu kan paling ringan lah. Itu pun Nabi menahan kesakitan, Masya Allah. Menangis Nabi bila saat nyawa Nabi nak ditarik oleh Malikul Maut. Jibril AS yang turun bersama Mikail dan tak sanggup nak tengok Nabi. Kan Jibril boleh pusing. Jibril dengan Nabi ni tuan-tuan ibarat Masya Allah ni sahabat baik. Yang kekasih aku ni Jibril AS. Dan setiap Ramadan Jibril AS akan khatam Quran dengan Nabi. Yang turunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni orangnya. Ya. Saat mati depa turun lagi. Tapi sampai Nabi kata bila mana Jibril AS memalingkan mukanya, Nabi pun tanya, wahai Jibril, adakah apa saya kau berpusing? Adakah jijik bonak kau nak tengok wajah aku? Kan Nabi kata, jijik ke nak tengok muka aku ni? Kata Jibril AS, ya Rasulullah, bukan begitu ya Rasulullah. Aku berpusing itu karena aku tidak sanggup menatap wajahmu yang dalam keadaan diringkus ajalnya. Aku tidak mampu untuk melihat kekasih aku ini dalam keadaan sakaratul maut. Itu sebab malaikat Jibril pusing tu, dia tak sanggup tengok. Kita kan macam orang lelaki begitulah tuan-tuan. Ya, orang lelaki dia nak menangis tapi dia tahan, dia pusing belakang dinding dia pun menangis. Tapi orang perempuan depan kan. Macam Nabi Ibrahim AS ketika dia bawa, siapa nama isterinya maklum? Nama Nabi Ibrahim punya isteri Hajar. Kan betul Hajar ke Siti apa? Siti Nahalizah kan? Hajar
Bila dia bawa Hajar daripada Palestin jauh, Palestin jalan kaki sampai ke bumi Makkahul Mukarramah, pada masa itu namanya Makkah, bumi yang diberkati, bawa anak yang baru lahir. Di karenanya cemburunya Sarah yang sudah lama kahwin, tuan-tuan Allah uji dengan tak dapat zuriat, umurnya dah tua, Nabi Ibrahim lagi tua. Bila dapat perintahnya turun, di kerana cemburunya tadi dia jauh sikit kan. Allah perintahkan keluar. Poi itu tak tahu mana nak poi, jalan dulu lah. Jalan dulu sampai mana-mana tak kisah lah. Dalam sekali berhenti ya. Dah sampai tuan-tuan di bumi Makkahul Mukarramah kan, yang paling tepatnya di bukit apa? Baina Safa wal Marwah. Nabi Ibrahim AS bila sampai, dia tak tunggu lama tuan-tuan. Dan tak tunggu lama, terpaksa dia kembali semula ke Palestin, meninggalkan isterinya yang baru lebih kuat pantak, anaknya yang masih bayi, yang menyusu, mesti ditinggalkan. Agak-agak kalau maklum suami kita buat lagu tu, apa jadi? Suami kita bawa acik malam ni pergi Bukit Miku, kona Bukit Miku, kona anak Bukit Miku kan, bawa anak yang kocik ataupun cucu, bawa cucu. Jadi bawa cucu malam ni, pergi tinggal nenek dengan cucu kat sana. Apa rasa? Apa dapat? Jelako laki dia kan, aduh kojo dia tinggal saya ke Bukit Miku ni kan, tentulah tak mahu tuan-tuan kita. Nabi Ibrahim AS bila dia tinggal tu, dia pusing. Dia pusing tuan-tuan, dia tahan tangisan dia. Dia tak nak menangis di hadapan Hajar. Dia tak mau anak yang dia lah lama tunggu, lama dia tunggu. Bila Allah khabarkan dalam ayat, fabashshirhu bighulamin halim, kamu khabarkan kepada Ibrahim AS, fabashshirhu bighulamin, dia nanti akan dapat seorang anak yang halim, yang lembut. Lembut, budak ni lembut, bukan lembut LGBT tu. Ni lembut hatinya. Allah dah khabar dah, masa dia ulang, dia lembut nanti. Nabi Ismail, bila dia pusing tuan-tuan, dia berjalan lama sekali. Bila dah tak nampak tu, dia baru pusing. Ni orang lelaki tuan-tuan, ni kental juga, tapi tak tahan Nabi Ibrahim dah bila dah rindu kan, nak tinggal. Pampers tak ada, Allah malam tuan-tuan, makanan ada ke tidak, susu dah ready tak ada kan, tak ada, tinggal ke situ. Ni Hajar ni nafkah bulanannya setahun contoh, tak ada juga. Pandai-pandai Hajar kan. Dan Nabi Ibrahim dah sampai di, tak nampak baby dia, jantan baru dia pusing, barulah dia menangis. Itu orang lelaki kan, tangisan dia bukan dia ego tak, tapi itulah ketahanan dia kan. Perbezaan fitrah orang lelaki dengan perempuan begitu ya. Itu cerita lain tuan-tuan. Nanti Nabi Ibrahim itu semula macam mana? Ada soalan dengan malu? Macam mana soalannya? Semua kita pasti mengalami sakaratul maut. Semuanya pasti melalui masa-masa yang amat menggerukan ini. Demi Allah, wallahi, semua kita pasti alami dan rasainya. Dia ni Allah Ta'ala telah dirasakan sakaratul maut itu oleh raja ataupun rakyat jelata. Orang kaya ataupun miskin, pastinya hang kaya, hang miskin sama. Hang raja, hang tak boleh beli sakaratul maut supaya
dikecualikan. Dan saya ada duit banyak ni, ya Allah, boleh saya bayar kepada malaikat maut kan, supaya dikecualikan daripada menghadapi ni lesen sakaratul maut. Tak boleh kan. Kaya macam mana sekalipun, lah sekali mati, sebelum mati ngadap dulu kan, ngadap dulu sakaratul maut. Ringan ataupun borek tuan sakarat kita bergantung kepada amalan kita, bergantung kepada berapa banyak baki dosa kita yang masih ada. Kalau dosanya sudah sedikit maksudnya tuan-tuan, dosa kita sudah dihapuskan dengan pelbagai sakit yang sudah kita alami di dunia. Sakit-sakit yang kita dah rasa ni akan menghapuskan dosa. Tapi katalah sekali, sakit yang berbaki itu akan ditebus dengan sakaratul maut. Jadi kalau bakinya banyak lagi kan, bakinya tuan-tuan berlipet-lipet lagi, maka sakaratul maut boleh. Tapi kalau tak adalah bertingkat mana dia punya dosanya yang berbaki itu, maka ringanlah sakaratnya. Seluruh umat sudah mengalami dan merasakan kematian. Allah Ta'ala berfirman, wa kam ahlaqna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyak telah kami binasakan qablahum min qarnin, umat-umat yang sebelum daripada kalian. Hal tuhissu minhum, adakah kalian melihat seorang pun dari mereka, ataupun tasma'u lahum rikza, ataupun kamu dengar suara mereka yang sama-sama. Maka ayat ini akan membahaskan, kata penulis, 3 unsur yang besar. Yang pertama, Al-Quran membincangkan kematian. Yang kedua, kematian dari sudut pandangan hadis dari yang kedua. Dan yang ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salaf dan juga orang-orang yang lain. Amr bin Al-As, ni Amr ni bukan Amr ya. Amr bin Al-As merupakan seorang sahabat yang dikenali dengan kecerdikan dan ahli strategi, sehingga mendapat gelaran singa Arab, Asadul Arab. Amr Al-As. Cerdik dia satu hal. Kalau jawatan dia tuan-tuan, pengarah strategi jabatan. Itu jawatan dia. Pengarah strategi. Kalau dalam parti pun ada tu, pengarah strategi parti sekian, parti ni, contoh-contoh lah kan. Betapapun hebatnya, namun dia tidak mampu mengelak dari kematian. Kematian boleh memusnahkan tipu hemat orang yang sifatnya dulunya licik. Dia dapat melumpuhkan kekuatan penguasa. Sakaratul maut dan mati itu boleh memusnahkan tipu daya. Dia nak tipu apa tuan-tuan? Selagi dia hidup ini, dia nak menggunakan unsur gharar, penipuan, maka dia akhirnya nanti akan tewas kepada kematian. Bila dia melakukan pembohongan, penipuan, dia lopeh katakan, masih selamat di dunia. Tapi sekali bila mati menjemput dia tak dapat lagi dah. Akhirnya bekalan penipuan tadi, bekalan yang kejahatan yang dibawa daripada dunia ini akan mengiringi dia. Sedangkan pada masa itu, kalau boleh, duit yang iringi kita itu semuanya amal saleh, bekalan kita. Tiba-tiba yang diiringi manusia itu segala kejahatannya kan. Sebagaimana raja yang zalim Firaun, yang Nabi SAW sudah gazetkan warta nama dia,
sebagai ketua kepada sultan yang zalim dalam neraka. Kan? Kita selamatlah sebab tak digajuk. Ya, kalau tuan-tuan digajuk, bukan nama gajuk ni. Gajuk Zainal ko, gajuk Nur Muhammad ke, contoh Haji Nur kan. Tu gajuk lain. Ini gajuk botu sultan. Kalau dia zalim, maka dia akan bersama dengan ketua dia, kepala pengat dia, Firaun laknatullah. Ya. Orang yang kedua menjadi ketua dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah apa nama? Qarun. Qarun ketua kepada golongan menteri keuangan ataupun perbandaraan, bendahari, pegawai keuangan, contoh-contohlah yang pegang duit semua ni. Kalau yang tak waktu urusan duit dia, maka kepala pengat dia, penyambung dalam narko, tagging dia Qarun, match dia kata. Dan ketua kan, makan tak habis dah. Manakala ketua kepada para menteri, para ketua jabatan dalam neraka ialah Haman. Dia ni pegang jawatan montawi kanan, montawi kanan ke montawi kiri ke, kan, ketua jabatan ke, ketua pengarah ke, dulu. Jadi kalau tak waktu ketua dia dalam neraka, ni dia orang yang keempat Nabi sebut ketua ialah Ubay bin Khalaf kepada para businessman, ya, orang kaya, orang yang beruang, tuan-tuan, orang yang beruang besar, beruang kecil macam ditunya, okeylah, ya, beruang besar. Jadi ketuanya nanti yang tak betul Ubay bin Khalaf. Empat nama dah disebut. Tapi kalau orang perempuan, tuan-tuan, masya-Allah, Nabi dah sebut ketua dalam syurga. Siapa dia malam? Ketua yang pertama, Ummahatul Mukminin. Cuba sebut nama. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Yang kedua, siapa dia malam? Khadijah. Yang kedua, Maryam. Betul tak? Maryam. Dan yang ketiga, Fatimah Zahra, anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat siapa? Tu tadi isteri kawan tu, isteri sultan. Ni empat nama ketua wanita. Bukan ketua wanita tampil ni, ketua wanita dalam syurga. Hebat tak hebat? Allah Ta'ala sudah gazetkan ketua wanita dalam syurga siapa? Empat orang ni. Jadi maklum maknanya, kalau boleh kat rumah tu biar ada buku Khadijah, buku Fatimah, Asia, Maryam untuk kita baca. Maryam boleh tengok surah Maryamnya. Kenapa hebat dia? Khatamkan makna dia. Baca Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad ila akhir, lihat maknanya. Kenapa sampai Allah nama Maryam di situ? Ya. Kalau kita ditakdirkan tentang dapat pasangan yang kita tak berkonek, mula-mula cinta, lepas tu menderita, tak kenal tak cinta, dah kenal menderita, kan, sebagai contohlah. Jadi kita geram dengan pasangan ni. Maksudnya geram dengan suaminya. Hampir suami saya Ustaz. Contoh-contoh kan. Ni suami soleh semua ni. Kat sini ni suami yang soleh. Kalau suami yang kat rumah tu namanya suami soleh. Kalau suami soleh dia main masjid. Kalau suami yang kat rumah tu namanya suami solehah. Apa sangat dia? Ustaz Ali sebut kau ni suami yang solehah. Biar dia marah pun tak apa. Kan? Saya pun garang juga. Dan ini tuan-tuan baca, kan, peranan bagaimana Asia Allah takdirkan dapat penyambung ni, kan, samsing kamu dusun untuk lelaki dia, penyangga
kan, pembunuh orang. Tuhan, ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Firaun, bagaimana suaminya tentang ketua dalam neraka, tiba-tiba isteri dia ketua dalam syurga. Oh, hebat kan. Jadi pernah makcik tu tanya saya, "Ustaz, saya memang orang betul dengan lelaki, apa salah? Jahat betul dia." Bomboi. Betul ke jahat suami akak ni? Iya Ustaz, betul. Jahat. Macam siapa? Tak tahu dah macam siapa. Macam Firaun kau? Tak lah, dia kata tak ada macam Firaun. Benar. Habis tu, kalau tak sejahat Firaun, okey lah tu. Kalau suami puan sejahat Firaun, agak-agak puan sama tak dengan Asia? Tamonum dia. Tak payah jawab kan? Kita pancung macam tu ya. Dia nak suami yang baik, tapi dia pun tak pun nak baik juga. Tak jadi. Dan kita suami nak isteri yang salihah, kita dulu mesti salih. Ya, suami nak bini dia salihah, dia dulu tuan-tuan mesti salih. Isteri kalau nak suami yang salih, kita mesti terlebih dahulu menjadi seorang yang salihah. Baru dapat. Ini kita saya impian saya nak dapat suami yang salih. Kan, kita rambut pun dah tutup. Betul lah. Kan, tutup tulis saji apa? Kan. Tak tutup aurat, pakai ketat, kan. Apa impian puan? Saya nak dapat suami yang soleh, Ustaz. Banyaklah kau. Contohlah. Kan. Jadi soleh dulu, barulah dapat. Kan. Itu contohlah kita lain tuan-tuan. Kematian itu juga boleh meranapkan segala harta orang kaya. Harta benda orang kaya, tuan-tuan, sebagai contoh Qarun yang kita sebut tadi. Sampai manusia pada masa itu, setelah melihat kebinasaan Qarun, kata dia apa? Alhamdulillah, nasib baik kami tak sekaya Qarun. Bayangkan tuan-tuan, selepas kematian Qarun, mereka semua bersyukur. Kita ni beruntung. Sebab apa beruntung? Sebab tak kaya macam Qarun. Kalau kaya macam Qarun, kemungkinan ujian kita sama, dia kata. Kemungkinan kita akan jadi lebih dahsyat daripada Qarun. Tengok Qarun, Allah benamkan dalam perut bumi dengan harta-hartanya sekali. Banyak tuan-tuan, godong bukan kunci godong. Kalau kira duit, tak tahulah berapa trilion. Kan? Berapa trilion, wallahualam. Kayanya dia. Ketika Amru dalam keadaan sakaratul maut, putranya Abdullah bertanya, "Wahai ayahku, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Engkaulah orang yang paling tepat untuk menjelaskannya." Padahal ayahnya pada ketika itu sedang bergelut dengan kematian. Amr bin al-As menjawab, "Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah gunung yang wujud di permukaan bumi ini diletakkan di atas dadaku, dan seakan-akan aku menghidup udara dari lubang jarum karena sosak napih." Kan? Semua gunung yang ada, gunung datuk, gunung nenek, dan letak atas tubuh dada anak kita pijak kita, contohlah ada belum pijak lo, kan sekali omak dia pijak. Kita terletak kan, cu pijak belakang kan, bukan cucu omak dia yang 100 kilo tu. Ustaz ada kono begitu dia. Kan? Kono pijak ke tongkat yang tu mau betul menjauhi tuan-tuan. Kan? Itu belum pijak kan lagi. Saat sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, diletakkan batu bosak atas dadanya. Sampai tuan-tuan dia nak sebut nama Allah pun tak boleh.
Ya, nak sebut nama Allah, kalimah Allah tu boleh. Yang paling mudah, yang paling ringan dia sebut hanya kalimah ahad saja. Ahad dengan Allah ni, Allah tu boleh. Allah, Allah berat. Tapi ahad mudahnya. Hari apa hari ni? Hari Ahad. Contoh. Jadi Ahad, Allahus Samad. Kalimah Ahad itu sahajalah yang mampu disebut oleh Bilal bin Rabah. Kalau cerita Bilal itu tentang dahsyat, yang nama dia kita pakai sampai sekarang. Mana Bilal kita? Bilal. Kau tak ada? Dah balik ke? Kau tak ada? Saya terbeling lah. Apa cenekir Bilal kita? Ada tak? Dan ada satu masjid tu Bilal cenekir. Faham cenekir? Bila saya kuliah, dia lari and dia tahu dah ustaz nak belasah dia. Dah macam tak ada je. Kan kopi mana pergi ngetik. Ngetik apa ngetik? Ngetik kat sini ya. Semua report lah ustaz. Tu bila ustaz belasah sikit. Pai mengajar ya, dia guyup Faham guyup? Ghaib. Mana ghaib pergi ngetik. Memang saya hantu dalam tu. Ada dah bila tak? Okey ada, selamat. Nak azan ke? Nak azan dulu? Ya ke? Oh, mah bila jangan kena buat parang ni, parang saya. Comel ustaz tu. Keluar mak bosan bila kita. Kan? Allah Rabbi. Tak apa lagi saya minta maaf dia. Boleh kau rumah dia ada sini? Ada? Dulu dah tak. Yang bila sekali dengan rumah Bila dah okey dah rumah dia. Hampir ustaz bang, dia kono ke abang dia tangguh. Contoh lah contoh. Jadi nama Bilal, nak sebut Bilal tadi tu. Sampai sekarang kita pakai nama dia. Berkatnya nama Bilal sampai kiamat dan antara Bilal dengan imam, siapa lebih hebat? Bilal. Walaupun imam ke depan, imam aja kita ke depan, tapi tak apa nak jogo. Contoh kan. Dan kadang-kadang imam kan dia jogo. Saya imam lah. Dia memanglah kau imam. Tapi dia tak dapat nak jamu dengan Bilal. Bilal punya kuasa dia kuasa. Satu kuasa dia punya kesan dia itu, panggilan dia itu. Dengan dia azan tentang ramai sembahyang kat sini, banyak dia dapat. Saya dulu pun Bilal juga, semua jadi imam. Bilal masa dah jadi 2 Bilal lah. Jadi 2. Bilal dah jadi 3, ustaz minta jadi imam. Ayolah, kita tak pandai mana kan. Jadi Bilal seronok tuan jadi Bilal. Kalau tuan-tuan boleh bubuk jadi Bilal, saya setuju sangat. Biar ada pencin sekejap. Dia dengar tak? Bila tetap pergi pencin saja, mana yang muda-muda ni azan. Bawa video jemaah je. Yang rasmi ya, Bilal rasmi. Bila tetap. Yang lain gila-gila. Boleh ke tak? Senyap ya. Ani mau dia. Bila dah ada kojo dia kan, memanglah kojo dia. Tapi nak ambil kemuliaan tu. Kan kemuliaan pahala Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan selagi mana Nabi ada, dia muazzin Nabi. Nabi tak ada, dia tak mau tuan-tuan. Abu Bakar tu pujuk tak mau. Umar pujuk tak mau. Last kali kata kat Bakar, wahai Bakar, dia nak hijrah pergi ke Syam. Syam ke Yaman. Kan pergi hijrah dia. Last kali dia mimpi kan. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, awak hantar sudi ke nak jumpa aku? Tuan-tuan, bila dia main jumpa dengan Nabi dalam mimpi, terkayak dia. Kan bangun pagi besok dia jumpa mak dia, mak, malam tadi saya bermimpi bertemu Rasulullah memanggilnya, wahai Bilal, adakah kamu sudah tidak merindu aku
sampai kamu lagi jauh ni. Dia mai tuan-tuan terus menuju ke Baitullah apa nama ni di Madinah Al-Munawwarah. Sampai-sampai bila sampai pun tuan-tuan dia tak azan lagi. Kan? Sebab Sadiq rindu sangat dengan Nabi. Bila Umar dah nampak ni, bila sampai Umar pujuk tak mau, Abu Bakar pujuk pun tak mau. Tiba-tiba dia jumpa dengan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Hasan Husain ni, Hasan kepala sampai perut serupa Nabi, Husain bawah serupa Nabi. Cucu Nabi ni dua tu rupa Nabi. Jadi bila Sayyidina Hasan dan Husain ini memohon pergi jumpa Bilal, boleh tak ni cucu anak minta izin supaya tolonglah azan. Bilal masa tu tuan-tuan, bila dia dengar, dia tengok cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah dia memberikan demi Hasan dan Husain cucu baginda di bawah azan. Bila dia azan, tuan-tuan, masya-Allah, seluruh kawasan yang tengah biasalah. Esok orang yang azan kan, tiba-tiba bila azan, suara yang sebelum ini, oh tu dia. Kan? Adakah Nabi itu masih hidup kembali? Disebabkan Bilal yang azan, semua orang Mekah kata, adakah Nabi hidup ni? Kan? Jadi nak cerita Bilal tadi sebenarnya. Nak cerita Bilal kan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di sini. Pada itu kan, dapatlah setengah muka, sebulan 2 muka. Jadi kitab ni ada berapa muka ni? 320 muka. Jadi 10 tahun lah saya rasa. Ada boleh 10 tahun. Standard semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin illahi talhallu وتقضى به الحوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة والنفس بعدد كل معلوم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.